Jangan jadi orang yang diperbodoh-bodohkan, bodoh orang lain. Kita kena ada ilmu. Itu sebabnya bila berlaku PKP, kita heran kenapa tiba-tiba ramai orang putus asa. Kan? Sebab apa? Sebab ilmu. Samsul debat pun masa tu nak tak nak terpaksa ceramah online. Katalah saya, minta maaf lah, saya tak ceramah online, minta maaf, saya kena ceramah fizikal saja. Maknanya 2 tahun orang takkan dengar ceramah aku. Ceramah jugalah online. Masa tu ilmu kurang. Itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pasang, saya ingat ceramah pertama motivasi untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Saya pasang elok zap, saya tekan, saya berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayangkan cakap seorang-seorang 2 jam. Orang telefon, ni PA telefon ni 33 miss call, tak nampak. Silent. Cabaran dia. Petang tu, sebabkan tak ada ceramah lain, ulang balik ceramah yang sama. Dia orang kat Putrajaya, apa pasal tak start Samsul Debat ni? Kata. Petang tu ulang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia div-div kehormat, pemimpin-pemimpin tempatan, tuan-tuan guru yang bersedia hadir, pimpinan-pimpinan muda Belia 4B, cawangan Kampung Budu dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, suasananya sangat tenteram, tenang dengan hujan di luar. Alhamdulillah, ada beberapa orang memutuskan tak nak masuk, nak duduk buat kemah kat luar, lantak lah. Kan, dah ada siap dewan, dah siap dewan dalamnya, selagi boleh masuk penuhkan dalam dewan kan. Tapi tak apalah, mungkin nak mendapat penghayatan yang lebih baik duduk kat luar. Apapun, saya ucapkan terima kasih banyak kan, kerana kesudian. Nampak cara payah sangat nak pilih penceramah kan, sampai kena bermesyuarat nak tentukan siapa penceramah nak panggil kan. Akhirnya dipanggillah Samsul Debat kan. Bak kata orang, berjalan-jalan di atas titi di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya kan. Saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direntangkan. Jadi bila tengok pada tajuk, dia ada kursi, kita ada pen. Macam tu jugalah hari ini, dengan secara sembrononya pihak penganjur menyatakan tajuk ni walaupun susah, pandai-pandai lah penceramah nak bawa tajuk. Itu ayat yang paling best sekali lah kan. Itu okey ni. Saya pernah dulu dapat tajuk kalaulah ku tahu, tu tajuk dia. Pun dia kata pandai-pandai lah penceramah nak bawa apa lah. Kalaulah ku tahu, mana aku tahu kau nak cakap apa, dia kata. Tapi pada malam ini perkisahannya lebih kepada bila sebut tentang kita, adik dia ada kerusi, kita ada pen, bukanlah untuk melaga-lagakan, tapi sebenarnya untuk memahami prinsip di dalam dunia kita ni. Allah Ta'ala jadikan bukannya pemimpin dan rakyat, sebenarnya bukan pemimpin dengan yang dipimpin. Itu istilah ni, pemimpin dengan yang dipimpin. Pemimpin dengan yang dipimpin semua ada tanggungjawab masing-masing.
Pemimpin mungkin kelebihannya dia mempunyai kedudukan dan kuasa, tetapi ada satu lagi perkara yang perlu diingat, risiko untuk dipersalahkan atas setiap tindakan yang tidak tepat dan tidak wajar pada majoriti dan sebahagian besar yang dipimpin. Itu kita faham betul-betul. Sebab saya kata tadi, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Macam bila disebutkan oleh Imam Malik, untuk menjadi pemimpin yang hebat tak dapat tindak kena ada 4 ciri. Yang pertama, dia perlu memiliki kenderaan yang tangkas, perlu mempunyai rumah yang lapang, perlu mempunyai pakaian yang cantik, dan perlu memiliki pelita yang menerangi. Bila sebut macam tu, rupa-rupanya pemimpin kena faham, rupa-rupanya ulama' terdahulu dia tak cakap direct, dia guna bahasa kiasan fansuri, pukul anak sindir menantu. Bila dia sebut kenderaan yang tangkas, dia tak maksudkan Camry, dia tak maksudkan kereta sport, dia tak maksudkan pickup. Yang dimaksudkan kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Akal fikirannya kena cerdik, akal fikirannya kena pandai. Itu sebabnya ketika zaman Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi memulakan langkah meletakkan pemimpin mestilah bijaksana, mempunyai kelulusan-kelulusan tertentu sebelum dia boleh memimpin. Macam tu. Sebab secara general umumnya orang yang mempunyai lulusan-lulusan tertentu sewajarnya lah mempunyai pertimbangan yang lebih baik, sewajarnya. Tetapi kalau ada kelulusan ditambah pula dengan pengalaman, tentu lebih baik lagi. Itu pertama. Yang kedua, bila sebut rumah yang lapang, adakah maksudnya rumah bungalow? Rumah banglo? Tak. Bila sebutkan rumah yang lapang, maksud Imam Malik tadi adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Kalau jadi pemimpin cepat melenting, baik berhenti. Jadi pemimpin tak tahan telinga, berhenti. Jadi ketua kampung tak tahan kena komplain dengan orang kampung, baik berhenti. Jadi penghulu tak tahan kena bantai, baik berhenti. Jadi wakil rakyat kena kutuk sikit kecil hati, baik berhenti. Tentu saya kata. Itu sebabnya kita bukan senang nak jadi ketua. Itu sebab saya, yang duduk bawah, yang duduk barisan depan, jangan petikai. Kenapa kursi dia lain daripada kursi kita? Kursi yang belakang semua plastik, yang depan tu tengok besi. Yang tu yang paling mahal sini, siap ada kain pelapik lagi. Itu sebab saya tak boleh lama duduk situ, cepat naik atas. Sebab tanggungjawab dia besar, kan? Iya, yang duduk depan ni semua tanggungjawab. Yang duduk belakang tanggungjawab kurang. Contoh, kalau siapa yang balikkan pun tak perasan. Yang duduk depan kencing pun tahan. Buat-buat jawab telefon kan, dia lalu keluar. Contoh kan, tanggungjawab besar. Itu analogi nak bagi faham. Nampak tak? Bukan senang nak jadi pemimpin. Malahan dalam Quran pun sebut tentang tanggungjawab pemimpin macam mana. Macam mana Nabi pun sebut macam mana orang yang dipimpin orang yang memimpin akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpin. Termasuklah CEO rumah tangga pun kena tanya. Suami kena tanya, teruk tu sebab orang lelaki ni susah nak masuk syurga, orang perempuan senang tapi tu pun tak nak. Tu cerita. Kan? Tu yang kedua. Rumah yang lapang, kena sabar banyak-banyak. Sebelum jadi ketua tu, dia jadi ketua siap dengan package kena maki. Tu package betul. Contohlah kalau sekarang kita letak gambar satu pemimpin peringkat nasional, kita letak dekat dalam media sosial. Letak muka dia. Jangan tulis apa-apa, letak muka je, post muka dia. Dalam Instagram ke, dalam TikTok ke, dekat dalam Facebook ke, letak muka je. Jangan tulis apa-apa. Tak payah tulis, letak muka je. Tengok komen bawah, kepala bapak semua keluar, tak berguna, mati lagi baik, semua macam-macam lah. Tiba-tiba datanglah Tok Penghulu,
Tok Penghulu pun dia pun naik lah. Cubalah gunakan bahasa yang baik-baik. Tok Penghulu, ayat dia cuba nak menjernihkan keadaan. Bukankah bahasa melambangkan bangsa? Budi bahasa budaya kita. Gunakan bahasa yang baik. Tetapi kalau tidak ada bahasa yang baik boleh digunakan, lebih baik kamu diam. Bukankah Nabi berpesan kalau tidak ada yang baik untuk dibicarakan, lebih baik kamu diam. Ini hanya peringatan saya daripada saya sebagai hamba Allah yang sekadar ingin mengingatkan. Habis halus tu. Tahu komen di bawah tu? Sudahlah kau pun sama. Tok kena balun pula dah. Ketuk bulu pula kena. Itu adalah realiti dunia hari ini. Budi bahasa letak nombor 2. Adab makin tak ada. Hari ini rumah semakin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Tengok taman-taman baru naik. Kampung-kampung okey lagi lah. Tengok taman-taman perumahan baru naik. Jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Penyakit yang terbaru 2 bulan lepas, sesama tomato. Apa hal? Penyakit sesama tomato pakai gila ya? Dah tak ada penyakit. Influenza A, COVID-19. Orang bodoh ni dia tak faham COVID-19, COVID-19. Nampak boleh faham. Nampak tu cerita tu. Kan? Punya teruk penyakit makin banyak. Kan? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan makin tak ada. Pernah cakap? Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin berkurangan. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici, tembikai leci, kopi ais tembikai, nama je kopi kai. Macam-macam jenis air, tapi air bersih semakin kurang. Sampai terpaksa beli air daripada luar negara, sedangkan dia pun ambil air daripada kita dulu. Kena beli air bersih daripada luar negara. Apa hal? Nampak tak? Sahabat di dunia maya semakin ramai, sahabat sejati makin tak ada. Belajar dengan Afadil Ustaz, belajar dengan orang-orang lama yang dalam dewan ni, apa maksud sahabat sejati? Tanya dia orang. Kawan susah, menangis kawan ni. Hari ni ada? Tak ada. Kawan menangis, tepuk tangan. Baik, dia jatuh, aku naik. Hari ni. Kawan sakit, berlumba-lumba pergi tengok. Kawan sejati. Hari ni tak ada. Mana ada kawan sejati yang jadi menangis sebab kesusahan kawannya? Ada. Tanya orang-orang lama. Itu cara mereka berkawan dulu. Berebut nak bayar. Kalau makan apa-apa, berebut. Oh, hari ni kau pula bayar, si aku je. Hari ni kalau bayar, semua ada makna. Adalah benda dengar tu. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Dan akhirnya teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu sebab kena sabar. Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, bukannya maksud baju gaun, baju kurung, kebarung, kebaya, bukan maksud jubah yang baru yang mahal, tapi maksud pakaian cantik adalah akhlak yang baik, baik perangai. Tanda-tanda orang yang baik ada 4. Bila tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut, bila datangnya disambut, baliknya diiring. Cuba fikir, siapa dia malam ni macam tu? Saya ulang balik. Tanda-tanda orang yang baik ada 4. Pertama, bila tak ada ditanya-tanya, mana perginya? Kau berapa dah ni tak sampai? Contoh.
Aku bagi clue. Bila ada disebut-sebut, oh sebenarnya bukan senang nak pilih penceramah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi setelah dipilih-pilih, kita fikirkan auranya bla tu. Bila dah ada disebut-sebut nama dia. Yang ketiga, bila sampainya disambut, baliknya diiring. Cuba fikir, siapa dia? Saya tak cakap saya. Contoh, kalau kita buat kenuri kenara, betul tak? Tanyalah. Kan? Bonda-bonda yang ada kat depan kita ni, kakak-kakak semua ada, abang ada. Bila buat kenuri majlis, bukan semua orang yang kita akan berlari sambut dia bawa masuk dalam. Bukan semua. Melainkan yang betul-betul baik dengan kita. Orang lain kita akan cakap ni, kan? Yang lain, ya Allah, berlari ni. Siapa tu? YB kawasan. Kau tunggu dia hilang jawatan, kau tengok cara dia nyambut ni. Dah lain. Tapi kalau orang yang betul-betul pegang prinsip sahabat sejati, jatuh bangun dia akan tetap bersama. Ramai orang macam tu dalam dunia ni. Susah nak cari yang betul-betul baik dengan kita. Yang senang sama-sama ramai, yang susah sama-sama belum tahu lagi. Nak cari yang melompek sama patah, terajun sama basah, memang susah nak jumpa. Yang pandainya, pandai-pandai mengambil kesempatan. Hari ini orang bukan mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain, tapi hari ini mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Ramai hari ini. Itu sebabnya kena hati-hati. Ya, kena hati-hati. Sabar banyak-banyak. Akhlak kena baik, perangai kena baik. Saya minta maaf banyak cakap. Itulah saya harap ahli parlimen ada hari ni. Saya nak cakap ni. Sebab saya nak maklumkan, kena maklumkan kepada parlimen Malaysia. Tak apalah, ni live ni, satu dunia boleh dengar. Kena pesan dekat parlimen Malaysia tu, tolong tutuplah live tu. Buat malu tu. Kenapa saya cakap macam tu? Waktu 2 tahun lepas sebelum PKP, saya berceramah di Melbourne. Oh, main-main Melbourne. Bukan Melaka tau. I repeat, Melbourne. Oh. Waktu saya ceramah di Melbourne, ada beberapa orang yang aktif persatuan di sana. Kebanyakannya Singaporean. Dia lama duduk sana 20-30 tahun. Dan dia buat program panggil saya ceramah. Tapi yang ramai datang orang Malaysia. Yang dengar ceramah tu ramai Malaysia, tapi penganjurnya kebanyakannya berasal pada Singapura. Satu soalan yang paling saya tak tahan. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Mana nak letak muka ni orang Malaysia ni cakap. Ya Muhammad, ni apa boleh duduklah. Apalah, sudahlah. Macam tu lah bunyi. Budak sekolah yang darjah 1 tu pun cikgu dia boleh kontrol. Duduk seorang-seorang cakap. Sadap. Ini cakap terang ni. Macam mana orang tak hilang respect pada pemimpin? Ni cakap. Satu dunia tengok ni. Saya ni cakap semua bukan kita pilih parti mana. Semua. Ni cakap betul. Mana kualiti pemimpin? Sabar. Akhlak baik. Bila orang cakap, saya dulu tanya Tok Mulu ni, dia tahu pasal debat pidato dulu. Masuk debat, bila dia cakap, tak apa, sebentar lagi saya bagi. Duduk. Lepas tu bangun balik. Dia, sekejap lagi, jangan kacau saya, duduk. Ini dengan mulut yang berhormat. La ilaha illallah, mulut. Itu sebab saya kata, dari segi akhlaknya pun nampak tak elok. Itu sebab kita sekarang ni, dalam Malaysia ni, kita ada satu krisis, namanya krisis nasional. Krisis tu, iaitu namanya krisis adab. Dia bukan menjangkiti pihak pemimpin saja, semua orang kena ni, termasuk anak-anak kita, daripada atas sampai bawah. Dari segi adab macam mana? Yang pertama,
Adab tadi dekat parlimen dah sebut. Bercakap tak reti, lumba-lumba bercakap, orang bercakap dia nak cakap, orang cakap, adab tak ada. Di Putrajaya, apa yang berlaku di Putrajaya? Di Putrajaya berlaku masalah, bayangkan dekat satu apartmen, prisin-prisin tu, ada yang jiran ni dah seminggu meninggal dunia baru tahu. Dah bau busuk baru tahu. Benda tu tak sepatutnya berlaku, betul tak? Dengan tahap dinding ni share ni. Kalau kita tengok dekat kampung-kampung benda tu tak berlaku. Sebab apa? Kenapalah tak keluar-keluar Cik Gayah kau ni? Pergi tinyau sikit lu. Apa hal yang Cik Gayah kau tak sedia kain hari ni? Biasa dia sedia kain, hari ni tak sedia kain pula. Pergi cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Along tu datang. Salam. Along. Apa hal ni Long? Tak ada, mak suruh cek acik sihat ke tidak. Oh, acik okey je. Habis acik tak sedia kain hari ni. Kenapa? Acik pun dapat TV baru. Okey. Along pun balik report kat mak dia. Mak, Cik Gayah okey je. Ya ke? Habis macam dia tak sedia kain ni? Dia dapat TV baru. Besar ke TV ni? Wah, dah mula tanya soalan. Tanpa belengah lagi. Dia pun capai lah kensal. Orang ke kampung panggil kensal kalau di towel. Apa towel? Pergi. Assalamualaikum. Amboi Gayah, dah ada TV baru tak cakap-cakap. Alah tak ada apa lah, marilah masuk. Sama-sama. Buka pintu TV tu, tap. Kalau tap TV 1. Memulas nak buka TV 1 tu. Kan? Dulu macam tu. Hari ni bayangkan, mana adab berjiran pun dah tak ada. Hari tu waktu PDPR. Ni anak-anak kita ramai PDPR. Berapa ramai yang tak masuk kelas? Berapa ramai yang masuk kelas tutup kamera sebab main game, buat benda lain. Kenapa jadi macam tu? Adab. Adab dengan guru pun tak ada. Tengok dalam media sosial, ada seorang lelaki balik, dia balik rumah, dia nampak ayah dia tengah menyangkung macam ni, dia sepak ayahnya, terbalik ayah. Keluar dalam media sosial, dalam TikTok, dalam Instagram. Kita pun cakap biadab, kurang ajar, tak sudah diuntung, nerakalah tempat engkau. Ramai komen. Tapi bila orang tanya pandangan saya, Samsul Debat jawapan dia lain. Jawapan saya, siapa ajar anak kurang ajar tu. Budak tu bukan tiba-tiba sepak ayah dia macam tu, melainkan dah dibiarkan daripada kecil. Dibiarkan sampai besar, lemak, akhirnya baru nak betulkan. Rupanya dalam Islam, Sayyidina Umar dah ajar dah, nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun. 7 tahun pertama, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama sahaja. Apa susah kedai iko punya? Kedai iko RM2.40, kedai RM2. Pergi. Dulu tak ada, sekarang ada. Selepas 7 tahun pertama, masuk 7 tahun kedua, layan anak seperti hamba. Bagi dia kerja, suruh buat kerja. Dan bila jadi hamba, bukan semua benda yang dia nak dia boleh dapat. Macam tu. Dan selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Macam belia-belia 4B ni lah. Saya dah habis dah umur belia, kan? Dah masuk beliau. Patutnya dia masuk umur macam ni, kena buat sahabat. Panggil dia, apa benda yang kau nak? Kau nak apa? Nak cuci cerita sikit. Itulah kita plan, kita nak buat ni. Kau nak buat ni, kau tunjuk kertas kerja. Kertas kerja macam mana pula? Buat, belajarlah buat kertas kerja. Macam tu cara kawan dia cakap. Oh ya ke? Kau buat kertas kerja, tunjuk macam ni. Lepas tu dia tunjuk, mai sini, aku ajar kau buat kertas kerja macam ni. Kau betulkan ni macam ni macam ni. Oh dia buat. Lama-lama dia pandai. Ilmu ni bukan untuk orang tua je. Biar dia mengalir kepada budak muda, biar dia faham apa maksud dia. Kalau dia nak sesuatu benda tu bukan main dapat aja, kena minta, ada usaha dia, kertas kerja, paper, faham kenapa kena buat benda ni. Kalau tak buat ni jadi apa? Kenapa buat paper pertandingan bola sepak 7 sebelah ni, apa sebab?
Kenapa buat pagi raya Cina? Tak ada pagi lain kau nak buat? Untuk mengelakkan budak-budak muda ni, dia tahu dia nak main bola esok pagi, malam tu dia akan tidur awal. Kau tidak ada sama mabuk dengan Cina tu ni. Nak ni contoh. Kan? Paling senang sekali. Nak bagi faham. Layan anak seperti sahabat. Bila anak tu dah besar sikit, baru kita boleh nasihat. 14 tahun nasihatkan dia. Ini daripada kecil layan anak seperti raja. Itu yang dekat kampung-kampung, dekat Felda, anak tu kaki tak sampai ke tanah beli motosikal. Apa pasal? Orang tu, budak tu dah pandai lah lepak-lepak ke hujung kampung tu. Seokok pula. Apa hukum seorok? Slow je semua. Dah kena batang hidung sendiri. Isa hukum dia haram, habis cerita, tak payah banyak cerita. Haram hukum dia, settle. Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah bincang dah, haram hukum dia. Tapi saya faham, susah nak berhenti mokok. Jadi buat berperingkat-peringkat. Saranan saya, contoh paling senang. Member saya ada seorang, kawan baik saya, isap rokok kuat tu, heavy smokers. Dia isap 30 batang sehari, tak kurang. Dia jenis habis tu sambung, habis tu sambung, macam tu. So kita buat macam ni, jalan paling senang. Nak dengar-dengar, tak nak sudah ni bagi cadangan je. Minggu ni 30 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu depan 29 batang sehari, kurangkan sebatang, Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi meninggal, contoh. Tak sempat dia berhenti. Tapi biarlah kita mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti mokok. Ni terpulang. Ni bagi saranan aja. Hari ni banyak yang kita tengok. Dari segi akhlak ni menggambarkan kebaikan kita. Kita tak sedar, kita sokok. Asap yang pergi tu kadang sampai dekat orang yang tak bersalah. Perlahan-lahan anak dapat sikit. Ya, apa ni? Anak dapat sikit. Okey, kita pun buang. Betul. Besok tu dapat sikit. Yang dah terkumpul dalam jantung ni, dalam dada ni, asap ni, kita tak perasan. Akhirat besok benda tu bangkit balik. Cakap betul. Kalau boleh berhenti, berhenti. Saya kenapa tak sokok? Sebab mak saya bagi kata dua. Anak mak jangan sokok. So tak sokok bagi ni. Simple saja. Akhlak yang baik. Keempat, kata Imam Malik apa dia? Yang keempat adalah pelita yang menerangi. Apa maksud pelita? Semua orang kena ada ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Jangan jadi orang yang diperbodoh-bodohkan oleh orang lain. Kita kena ada ilmu. Itu sebabnya bila berlaku PKP, kita heran kenapa tiba-tiba ramai orang putus asa. Kan? Sebab apa? Sebab ilmu. Samsul debat pun masa tu nak tak nak terpaksa ceramah online. Katalah saya, minta maaf lah, saya tak ceramah online, minta maaf, saya kena ceramah fizikal saja. Maknanya 2 tahun orang takkan dengar ceramah aku. Ceramah jugalah online. Masa tu ilmu kurang. Itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pasang, saya ingat di ceramah pertama motivasi untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Saya pasang elok zap, saya tekan, saya pun berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayang mencakap seorang-seorang 2 jam. Orang telefon ni, PA telefon ni 33 miss call, tak nampak, silent. Cabaran dia. Petang tu sebabkan tak ada ceramah lain, ulang balik ceramah yang sama. Dia orang kat Putrajaya, apa pasal tak start Samsul Debat ni, kata. Petang tu ulang ceramah, tajuk yang sama, untuk audiens yang sama, tajuk yang sama, tapi suasana dah berbeza. Tak ada ceramah motivasi dah, sebiji macam pengumuman nak puasa. Maka pada hari ini kita perlu semangat bekerja. Ilmu kena belajar.
Mula-mula kita tak tanyalah orang-orang lama ni dulu, mana dia pandai telefon Android ni, makcik-makcik ni. Dulu telefon Nokia, anak tolong type pakai mesej. Assalamualaikum, saya mesej kat mak saya dulu. Telefon 3310 tu mesej, mak kau baca balung kau tulis apa, dia kata. Lepas tu dia balas kan, bila dia balas tu dia menambah ayat dia, tak tahan. Mak masak apa hari ni, nak tanya je. Adik yang tolong balas, jangan banyak tanya, nak makan datang aja. Amboi, ini bukan ayat mak aku ni, kata. Lepas tu ingat ni, beli telefon yang paling baru tu, masa tu telefon tu besar, tulisan boleh besar kan, daripada simpang kampung boleh baca mesej tu, boleh besar tulisan. Hari ni setua-tua manusia di Budu ni dah ada grup WhatsApp. Engkau pergi tak dengan Cik Mas Samsul Debat mana ni? Pergi, pakai baju apa? Seorang tu saja. Berpayung datang ni. Oh, Samsul Debat nak tengok Samsul Debat jadi tak dia datang ni, kata. Beria bincang. Perubahan teknologi. Nampak? Mak saya tak sampai seminggu dapat telefon baru, dah ada grup WhatsApp sendiri. Dia buat grup dia dengan maklum saya, berdua je dalam grup tu. Nak hilang teruk betul. Ya, bayangkan tu. Nak cerita zaman sekarang, dulu lagi lama tak mesej mana boleh delete dulu, sekarang dah boleh delete. Telajak pula mengutuk ahli parlimen ada dalam grup tu, tersalah send. Mulalah macam mana ni, kan buat dia letuk baca macam mana, langsung masuk artikel. Sesungguhnya manusia yang bijak itu tak biar banyak, dengan harapan YB Datuk tak tengok atas lagi. Hari ni ilmu kena ada, kena kuasai ilmu. Tu sebabnya kita kan, apa yang berlaku ni, saya cerita bukan nak cerita kelemahan sesiapa, tapi waktu yang 22 bulan dulu pernah berlaku. Adalah satu YB ni, dia lantik ketua kampung yang jenis kena lapor diri kat balai polis 6 jam sekali. Punya teruk tak ada orang. Apa sal jadi macam tu? Jangan lupa, rupa-rupa Nabi pernah sebut, salah satu tanda akhir zaman, urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Itu Nabi sebut. Urusan yang berkaitan kepentingan orang ramai bagi orang yang tak ada pengetahuan. Itu ada. Itu sebab biar buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar sikit-sikit tak apa, belajar. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena belajar. Kata Imam Syafi'i, siapa yang malas belajar hari ini, dia kena bersedia dipanggil bodoh di masa akan datang. Maka telinga dia jangan sakit, kena training. Itu sebab kena belajar kan. Sebab ilmu yang nak bawa kita jauh ni. Kata Sayyidina Ali, harta makin kita belanjakan makin habis, tapi ilmu makin kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Tu sebab Samsul Debat, kalau boleh dia nak sangat waktu dia tak ada ceramah, dia pergi kuliah subuh tu, saya duduk, saya pergi tapi saya kena duduk balik tiang, ambil point dia mengajar. Penceramah ni dia tak boleh nampak muka Samsul Debat kat belakang, mengada je ni. Oh, nampak dia Samsul Debat pun ada pagi ni, patut dia yang ceramah ni. Kau memekak, aku ceramah je lah, aku nak ambil point ni. Dah mula ceramah dah tak betul dah kan, okey je. Tu sebab saya selalu kalau orang tanya saya ni, saya bukan ustaz, baru nak start. Saya kata, saya baik yang bahagia. SDR, senior doktor, saudara Syamsul Debat. SSD, jangan letak Ustaz Syamsul Debat. USD mahal, takut tak boleh bayar. Tu dia letak yang bahagia je. Janji bahagia sudah, dia katakan.
Tu jadual Samsul debat tu padat tu. Tu yang penganjur berisau, betul kena datang tempat kita ni, betul kata. Mana taknya 3 hari lepas malam saya ceramah, sebelah malam saya ceramah di Pantai Remis Perak. Setelah ceramah di KL, malam tu Pantai Remis Perak, habis Pantai Remis Perak, esok paginya di Batu Gajah. Habis Batu Gajah, petang tu di Botol. Sempena hari Peladang, habis dekat Botol, malam tu ceramah di Kemunting. Habis di Kemunting, pagi esok tu daripada Bagan Serai bertolak pergi ke Terengganu. Semalam ceramah Terengganu, petang pukul 2. Perjalanan daripada Bagan Serai ke Kuala Terengganu 6 jam setengah. Sampai sana ceramah 1 jam setengah. 1 jam setengah je ceramah, bergambar yang lama. Bergambar yang perempuan bukan kira ni sondol kau sudahlah. Aku ambil gambar sudahlah. Selesai 2 jam naik kereta balik, datang ke Kuala Lipis. Perjalanan 4 jam setengah dari Kuala Terengganu. Sampai di Lipis, menginap sampai dalam pukul 9.30 malam. Terus menginap di hotel bintang yang paling baik sekali, nama dia Starwell. Nah, kan. Biasa saya menginap kat hotel tu, U Design Hotel tu. Tapi orang dah boleh baca. Jadi saya dapat ramai dah standby dekat lobby tu. Baik saya pergi kat Starwell. Duduk di Starwell, alhamdulillah. Kan? Bayangkan 4 jam setengah campur 6 jam setengah, 11 jam dalam kereta. Saya tak perasan jadual kat Lipis ni teruk sangat rupanya. Ingat bagilah rehat-rehat. Makan ikan patin pun kelang kabut. Alhamdulillah, pagi-pagi tadi dah ceramah dekat sekolah menengah Clifford. Untuk pelajar-pelajar terbaik nak menghadapi SPM. Kemudian ke-10 di Puspen, Benter. Alhamdulillah dapat basuh kereta, hujan pula. Ya. Petang tadi ceramah pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Lanang. Kan, untuk pekerja-pekerja staf-staf makmal. Alhamdulillah ceramah motivasi. Malam ni di Kampung Budu. Settle Kampung Budu, pagi besok Shah Alam. Petang besok Kuala Pilah, malam besok Seremban. Habis Seremban, lusa tengah hari Alustar, malamnya Jitra Kedah. Dengan bini pun tak senggol je. Zap pap on. Okey, macam tu je. Kan? Tapi nak beritahu apa? Kita penuhkanlah hajat orang ramai. Tu sebab saya cerita tadi isu adab. Adab ni yang mustahak sekali kita kena settle. Tu sebab Nabi ajar bab adab ni semua aspek. Adab kita dalam bermasyarakat, adab kita dalam menjadi pemimpin, adab kita menjadi orang yang dipimpin, semua kena mainkan peranan masing-masing. Kalau kita tengok dalam bab kejiranan, macam mana masyarakat kena berbaik-baik. Sebab tak lama lagi nak sampai satu perayaan yang sangat besar. Perayaan itu dinamakan sebagai pilihan raya. Tapi nak pesan kat semua, jangan kita bergaduh disebabkan oleh pilihan raya. Jangan. Kalau ada pilihan dalam kepala, alhamdulillah, fikirkan elok-elok mana yang terbaik, pangkah, sudah. Dah pangkah, balik, diam, jangan dibincangkan apa yang kita pangkah tadi, tak usah. Tunggu keputusan, keluar keputusan, terima dengan hati yang terbuka. Jangan bergaduh, bermasyarakat balik kita. Jangan pula dah habis tu kita pula tanya, apa perasaan kau bila dah kalah? Jangan tanya tu. Kau cari pasal namanya. Kawan tu dah lah berlari bawa bendera dia sampai satu kampung. Sekali dia kalah, kau boleh tanya pula, apa perasaan kau? Jangan tanya. Itu mencari geruh sebenarnya. Cari pasal, tak usah. Sebab kita ni diajar untuk bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah. Apa yang Allah suruh buat kita buat. Allah Taala jangan berkata jangan buat, jangan buat. Wa la tafarraqu, jangan berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah.
Baguslah bila ada wadah anak muda, belia 4B. Daripada dulu B. Dah masa bila nak jadi 4A aku pun tak tahu. Kan? Anak-anak muda memang kena bagi peluang. Dia akan bercakap, dia akan menyuarakan pandangan dia. Cakap. Jangan disekat. Hari ni cakap sikit tak boleh. Tu tengok tu. Yang Cikgu Fazli tu. Betul lah apa yang dia tegur tu. Dia cikgu, dia tegur pasal silibus. Yang dia marah, silibus dibuat oleh bukan cikgu. Lepas tu bila bagi mapik-apik, yang nak kena tanda kertas cikgu. Yang cikgu ajar dengan peksa keluar berbeza. Peninglah kepala. Kalau tak sebab nak pelang air, dah kena buang dah cikgu tu. Samsul Rebak boleh cakap sebab dia bukan cikgu. Pernah jadi cikgu, tapi dia tak nak jadi cikgu. Sebab apa? Mati budak nanti. Dia bukan sabar macam cikgu-cikgu yang ada. Betul apa yang dia cakap. Dan bila Cikgu Fadli tidak dibuang, tidak digantung pun, tak ada tindakan untuk dia, bagaimana dengan cikgu-cikgu yang sebelum ni pernah menyuarakan pandangan dibuang? Orang akan tanya. Tu sebab saya kata, banyak yang kita kena fikir. Tak kisahlah bila dah ada keputusan dalam pilihan raya nanti, satu je permintaan kita. Tolong berhentilah buat kerja menukar-nukar orang. Habis semua ditukar. DO kena tukar, ROIDP kena tukar. Ini tukar semua habis. Tak percaya habis semua. Penjawat awam ni bekerja ikut government of the day. Habis semua ditukar ni. Kata habis perang jawatan negara, habis tukar. Ni bukan orang ni, tukar habis. Bagi dia peluang dulu 3-4 bulan, boleh kerja dengan kita ke tidak. Kalau tak boleh baru tukar. Kan? Habis guru besar pun kena tukar. Sebab apa? Dia datang majlis pemimpin yang dulu. Habis pun kena tukar. Penceramah pun langsung tak boleh masuk negeri tu. Contoh. Ni betul. Kadang heran kadang-kadang. Lepas tu tukar, contohnya tiba-tibalah katalah YB ahli parlimen kita tiba-tiba dapat jadi menteri pelajaran. Mana tahu? Dapat mandat menteri pelajaran. Tolonglah jangan tukar-tukar lagi. Pening kepala cikgu tu. Dengan mak bapak pun pening. Semua nak tukar. Kita akan memperkenalkan sistem. Kita akan kembalikan bahasa Inggeris lah. Ilah Allah, bahasa Inggeris lah balik. Kesian orang kampung. Yes, you know that. Thank you. Are you talking about? Bantai. Bukan saya nak menghina orang kampung, tapi dia nak tiba-tiba nak kuasai balik semula. Bukan senang. Lepas tu dah elok-elok bahasa Inggeris, dah mula mahir bahasa Inggeris, bahasa Melayu balik. La ilaha illallah. PPSMI, lepas tu tak ada. Lepas tu apa dia? PPBS apa? PBS benda. Tukar lah balik. Macam-macam. Lepas tu lain kali berhenti-berhentilah dalam bajet ni. Demi menghargai penjawat awam, maka kita berikan insentif kewangan 700. Berhentilah fikir pasal 700, 500 ni. Tak cukup dah. Cuba ingat balik zaman Pak Lah dulu boleh bagi sampai setengah bulan gaji. Cuba fikir. Dulu pernah ada satu menteri itulah. Oh, kita ada berita baik untuk penjawat awam, terutamanya guru, sempena hari guru. Sudah yang dapat kenaikan semua yang 52 ke atas. Mampus cikgu 41 orang ni punya fras. Buta ke apa nak cerita? Buta ke apa? Ni cakap betul. Kan? Ni Samsul Rebak cakap aje. Kan? Sebab saya tegur dia berdasarkan pemerhatian. Nampak tak? Matematik, budak-budak sampai hilang minat dekat matematik. Subjek matematik. Dulu matematik 300 campur 20 campur 55 campur 35 campur 150. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu je dulu. Tarik suat khabar tu dekat iklan rokok tu kira. Lecok dulu mana ada kertas A4. 35 tangan 3. Siap ada tangan-tangan ni kata dulu. Budak minat matematik dulu. Tiba-tiba hari ni matematik kebatlah
Apalah mengasah pemikiran anak-anak. Di dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur separuh kambing membentuk jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda ayam campur separuh kambing. Apa kegila soalan ni? Dan soalannya, sila kirakan berapakah jumlah binatang yang bertelur? Tak bertumbuk mak ayah tu. Dia kata kita nak bawa anak-anak hari ni berfikir aras tinggi. Dulu kau tak ada kira macam tu, kau jadi menteri juga, apa masalah kau? Saya terasa macam dekat Pau pula. InsyaAllah saya akan buat comeback, insyaAllah. Apa susah sangat nak fikir kan? Benda simple. Kalau saya lah jadi menteri pelajaran, contoh, manalah tahu. Dengan ini kita mengumumkan bahawa skim pinjaman buku teks dimansuhkan mulai sekarang. Wah, marah orang. Nanti dulu, sabar dulu. Ini menteri diumum tu ada sebab. Dengan ini diumumkan kita akan mansuhkan skim pinjaman buku teks dan kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Betul tak? Setiap tahun darjah 1 tablet 1. Darjah 2 setiap tahun dah tu, tahun 2 sampai tahun 6 sampai PSR ada tablet. Dekat belakang tablet ada cop hak milik kerajaan. Dalam setiap tablet dah siap download buku teks yang diperlukan, semua dah ada dalam tu. Cikgu-cikgu akan upload segala latihan dalam tu. Kelas jangan lupa siapkan homework dalam folder nombor 2 sebelum tengah malam, email kat saya. Bagus betul. Tak adalah budak bawa buku banyak-banyak lagi dah pergi sekolah. Dan begitu juga saya mengarahkan SKMM, Sekolah Menjaya Komunikasi dan Multimedia, bekerjasama dengan Kementerian Penerangan untuk pastikan selewat-lewatnya bulan Jun tahun 2023 segala kampung-kampung taman perumahan dibekalkan dengan wifi secara percuma. Marulah betul. Ini kenapa tutup kamera, Danish? Dah habis data cikgu. Itu baru betul. Jadi kalau tiba-tiba jadi PKP lagi, budak dah ready. Untuk makluman semua, dasar IT kebangsaan dah diperkenalkan sejak tahun 90-an lagi. Dasar IT kebangsaan. Kenapa sampai hari ni, tahu tak sahabat-sahabat kita di Miri, di Sarawak sana, ada yang mak ayah bawa anak dia masuk hutan, naik bukit, turun bukit, semata-mata nak baca WhatsApp latihan yang cikgu bagi. Sampai dalam hutan, tidur dalam hutan, buat latihan. Dah siap, baru besok tu, tidur dalam hutan, esok tu baru balik rumah. Punya teruk dia. Tu belum cerita lagi. Saya pergi Sabah, saya pergi Sarawak. Berapa tempat saya ceramah kawasan pedalaman. Saya terkejut masih ada lagi kampung-kampung yang jalannya tak berturap lagi. Gravel pun tak ada lagi. Kenapa masih ada macam tu dengan tahap kita laungkan negara maju ni? Bayangkan anak dia meninggal, dukung jenazah ni jalan berbatu-batu sebab van jenazah tak boleh masuk. Sahabat-sahabat kita di Sabah Sarawak ada mengalami benda ni lagi. Tanya tu pilot saya tu, daripada Pitas Sabah. Hari pertama dia landing dekat Semenanjung, saya bawa dia pergi ceramah kat mana? Dia drive bawa ceramah dekat Bera, ikut jalan lama Loi, Felda Loi, lalu jalan belakang, ikut jalan Tameloh tu semua. Dia boleh cakap cantik jalan kat sini. Kau bayangkan dia cakap jalan tu cantik. Saya tak faham lagi. Bila saya pergi kampung dia, baru saya faham. Sampai ke kampung dia, berzikir nak sampai kampung dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalah kampung kau macam ni jalan ni, Nep. La ilaha illallah, ya Allah. Kita gelak-gelak, tapi tu realiti. Macam mana orang tak marah kepada orang yang memimpin. Lepas tu bila dengar tu, oh ni salah orang dulu, ni salah orang ni. Tak kisahlah siapa memimpin berapa tahun lah. Jadi cerita bangau-bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul?
Umbut panjang. Kenapa umbut panjang? Kerbau lembu tak makan. Kenapa lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kau api basah. Kenapa kau api basah? Hujan turun kenapa? Kata panggil. Kenapa kata panggil? Nah, tengok tu. Tu, dia ingat lagu tu lagi, bayang tu. Walaupun tak logik, dia ulang gitu. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil juga? Banyak betul kata panggil hari-hari ni. Hujan hari-hari, tak ada ke mana dah. Tapi dalam lagu tu nak beritahu perangai orang yang salah menyalahkan satu sama lain. Sampai ke sudah tak logik pun dia sebut lagi tu. Masa bila bangau tu gemuk? Sampai ke sudah tak gemuk, memang kurus pada dulu. Tak ada sebab ikan tak timbul, kita memandai. Tapi binatang yang paling gentleman ular. Dia jawab sambil memandang muka orang yang bertanya tu 3 kali dia ulang. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan hujung tu ada jawapannya dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Bila tanggungjawab, orang tak tanya dah. Itu cerita dia. Itu sebabnya saya pesan bukan apa. Ni kita bagi syur ni bukan apa. Kita tengok sebab masing-masing kena main peranan. Yang bawah nyuarakan, suarakan. Tetapi suarakan pun agak-agak lah. Biarlah dengan cara berhemah dan beradab. Pemimpin ni perlu dihormati. Cakap pemimpin elok. YB Datuk, saya mempunyai beberapa pandangan. Pertama, ini. Kedua, ini. Ketiga, ini. Mohon dipertimbangkan. Jadi YB Datuk pula bawa. Tengok apa yang boleh dibuat. So, respon balik. Itu sebenarnya. Berapa kali berlaku pilihan raya? Kebanyakan tempat, menurut kajian statistik, berlakunya penurunan populariti bukan sebab dia tak bekerja. Bukan sebab YB tu tak campur masyarakat, tapi isu yang paling besar, kegagalan untuk respon kepada isu dan juga problem yang dibangkitkan oleh masyarakat. Itu sebenarnya. Bukan tak buat kerja, buat kerja. Bukan dia tak balik kawasan, balik kawasan. Dia pergi, tapi pentingnya respon ni. Ambillah. Bodoh okey, ni tempat lain, dia kata. Penting. Jadi adab ni, tu sebab Nabi kata ta'dibu auladukum bisalasati asya, dia kata. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Kenapa Nabi suruh didik tu dengan adab? Adab ni mustahak. Itu yang berlaku parlimen menjerit-jerit. Tu berlaku anak tak buka tak buka phone, tak buka kamera waktu belajar dengan cikgu. Isu adab. Katalah saya duduk dengan siapa saudara kita ni, siapa? Ya? Azrai. Saya dengan Azrai duduk dengan Tok Pengulu kita. Kita duduk bertiga ni. Dekat warung tu. Kat depan ni kan. Tiba-tiba lalu anak dara. Menunduk tepi meja tu. Saya cakap, tumpang lalu abang. Allahu Akbar. Terangkat kopiah hijau tu. Langsung tanya, anak siapa tu? Saya tanya, anak siapa? Alah, anak apa ni? Dia tahu anak siapa. Tok Pengulu pun tak perasan. Tahu apa pula budak ni? Tok Pengulu kata. Sebab apa kita tanya anak siapa? Macam lagu Pahang tu. Anak siapa? Kan? Sebab apa? Sebab adab. Tapi kalau dia datang, ada orang naik kereta menyalak. Kereta memang menjalar, tak ada kereta menegak. Dia jalan. Sampai kat depan kedai warung tu. Tin, tin, tin. Pang, pang. Dia horn kuat-kuat. Dia turun. Weh. Rumah Azrai mana Azrai? Azrai. Yang dia tanya Azrai tu. Walaupun Azrai yang menjawab, Azrai apa? Entahlah, kau pergilah tanya orang lain. Sebab apa? Adab tak ada. Jaga adab. Bayangkan Imam Malik pernah sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa.
Bila orang datang meminang, kita bukan makan sirih pun, buat-buat lah gulung-gulung tu, buat-buat lah macam nak masuk mulut, lepas tu buat ceru macam tu, balik. Tapi sebenarnya nak berbincang aja. Tepak sirih tu lambang adat istiadat kita berbincang. Tak ada sirih, macam mana nak bincang? Kawan tu pula bawa tok lembaga dia berpantun berpagi mereka senyum. Mampui orang ni tak berhenti pantun daripada KL datang. Sudah berpantun pula dia. Senang aja. Kek mana anjing menyala, kat situ biar awak manjat. Orang ni 9 kata. Maksudnya sesuaikan diri dengan adab tempatan. Kalau orang tu tak pandai, tak usahlah kita berpantun. Macam tu. Tapi adat dia tu cakap dengan lemah lembut. Hajat kami ni daripada jauh nak menyunting bunga di taman. Oh, cik hayat dia. Maka tanyalah tuan rumah, banyak bunga, yang mana satu yang hasrat hatinya itu? Wah, sudah tentulah bunga yang dah lama tak disunting. Amboi, dia ingat anak sulung, dia tak tahu yang emak dia lagi lama tak disunting. Cakap kena clear. Berlari mak dia ke dapur. Kalau dah macam tu gayanya, pinangan diterima. Dapat yang tua padan muka. Kan? Kena jelas kan. Tapi adat tu nak kena jaga. Anak murid kepada Imam Malik, yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim, dia mengabdikan diri dia untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu kepantangan dia kalau tak ikut adabnya, lalu depan orang tua-tua menunduk. Kalau boleh jangan lalu, kalau dah terpaksa juga tunduk. Pakcik tumpang lalu, ya Allah baiknya budak ni, lalu. Kadang-kadang lalu belakang, pakcik lalu belakang, jangan lalu depan. Sebab pakcik tu percaya lalu belakang habis ilmu dia. Kalau dah bodoh tu tak ada ilmu tu sudahlah, dia marah pula lalu belakang. Tak, tapi bukan orang sini, orang tempat lain. Apa lagi? Orang tua-tua dulu kepantangan, kalau bagi air tak ada alas, bagi cawan mesti ada alas. Tu sebab ada. Walaupun pasangan tak berapa kena, yang penting ada. Tang Seremban datang, air kosong kau bagi. Contoh. Betul. Ini pun kadang-kadang suami isteri dia tak jaga adab ni. Bagi suami macam ni, abang jemput minum bang. Barulah suami tu capai, Allah, macam tak tahu je bang haus. Masih tau. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Ini bang, minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Benda ni orang ambil ringan tau hari ni. Orang tua-tua dulu kalau dia tengok hidang dalam dulang tak bagi piring, dia lemparnya pecah. Apa miskin sangat ke kita ni? Dia marah anak di depan orang ramai tu. Miskin sangat ke kita ni? Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin itu miskin adab. Bayang orang dulu. Sekarang, alah itu dulu ustaz. Tak ada mana. Dulu, sekarang adab kena jaga. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu kena jaga. Oh betul. Tu sebab nak pilihan raya tak usah maki-maki hamun. Adab tak ada. Tunjuklah kau nak buat apa, kau cadangkan apa. Ini mesti nak buruk. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak apa hal kau ni? Cerita benda-benda baik yang kita nak buat. Apa perubahan nak kita tonjolkan? Itu sebenarnya. Orang sibuk tanya, Samsul Bat tak ada bertanding ke? I reserve my comment. Tak adalah pada saya tu adab ni yang kita kena perbetulkan. Cara kita bercakap, cara kita melontarkan idea,
Tak salah untuk bagi pandangan. Itu sebab kadang-kadang anak-anak muda dia salah faham. Dia ingat pandangan ni tak diterima. Tak, cara kita melontarkan pandangan. Marah, boleh marah tak? Boleh marah, tapi cara kita marah. Macam tu juga respon balik daripada pemimpin. Maka ada adab dia. Kena sabar. Dah orang bawah tu makin hamun, manalah saya tahan. Kena tahan. Petang tadi, waktu saya di Puspen, ada soalan yang ditanya oleh pelatih tu. Ustaz, macam mana cara kita ni nak menghadapi tips-tips, nak menghadapi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tak semua boleh terima kita. Betul lah soalan dia tu. Dia balik kampung, orang cakap, penagih dah balik ni. Oh, standby. Barang itu boleh jadi hilang pula ibu-ibu ni. Orang, kadang-kadang orang tak cakap pun dia sendiri terasa orang macam tengok dia. Wah, orang banyak benda lagi nak tengok. Saya kata simple je. Selama ni orang kutuk engkau tertanggal ke cuping telinga kau? Tak ada kan? Kuatkan semangat. Contoh, minum dalam segelas air. Ambil air pula. Ni air dalam segelas, satu lagi air dalam sebaldi. Okay, faham Segelas air, satu lagi sebaldi air. Faham? Faham Okay. Ambil sesudu garam, letak dalam gelas. Ambil sesudu garam, letak dalam baldi. Saya nak tanya, minum dekat dalam ni akan rasa masin ke tidak? Masin. Minum dalam baldi tadi rasa masin tak? Mungkin masin, tapi sangat kurang sebab baldi itu besar. Maka dalam hal orang mengutuk kita, mengata kita, mencerca kita macam-macam, lapangkan hati, lapangkan dada seperti mana air di dalam baldi. Percaya pada hikmah. Lagi orang kutuk kita, lagi banyak ganjaran Tuhan nak bagi kat kita. Jadi wakil rakyat kena kutuk, sabar. Banyak benda Tuhan nak bagi kat kita. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Faham tu? Percaya pada hikmah. Samsul debat ni kalau berceramah, kalau orang kutuk macam-macam, rasa dah lama berhenti dah. Tapi orang nak kutuk tu hak dia. Pergi dilayan buat apa? Orang poning. Dalam 10,000 orang, seorang tak suka. Yang kau pergi layan seorang tu buat apa? Layanlah 9,999 yang suka tu. Saya pergi ceramah dekat kedutaan Malaysia di Indonesia baru ni di Jakarta. Yang react, yang gelak tengok ceramah saya menangkup-nangkup tu lah. Datang jumpa saya dekat hotel Manhattan di Jakarta. Cuba tengok NDTK tu, dia ada video perjalanan dia 2 hari nak jumpa saya. Dia datang jumpa saya. Dia buat explain. Rupanya banyak dah dia belajar perkataan Malaysia yang dia tak faham. Saya sebut Puspanita, barangkali itu organisasi ya. Bila sebut elektrik, kan saya cerita pasal TMB tu. Yang TMB yang dah 2 bulan tak datang api, tak datang bil api tu, yang saya bawa ke situ. Dia tak faham api tu apa. Rupanya elektrik. Dekat sana panggil listrik. Jadi kita explain lah balik. Oh macam tu. Ada beberapa yang dia tak faham. Dia nak belajar. Baguslah kita saling bertukar budaya. Itu sebenarnya. Ceramah kat sana. Itu sebabnya kadang-kadang kita ni, kalau melayan orang yang poning, kita pun poning sama. Ada satu cerita. Orang gila datang dekat satu sekolah. Orang gila tu datang kat sekolah. Dia bawa mata pancing. Pengawal keselamatan memang tahu dia ni gila. Bila dia masuk je, pengawal keselamatan dia kacau. Jangan kacau. Kenapa lah? Itu pening dia biarkan. Tapi dia tak kacau orang, kau perhatikan dia. Orang gila tu pun masuk. Dia pergi kat padang, baling mata pancing. Lepas tu dia pacak ni, dia duduk menyangkung tunggu. Orang gila jangan dilayan. Pedulikan dia buat apa? Sekali datanglah pengetua sekolah tu, pergi ditegurnya orang gila tu. Banyak dapat ikan, dia cakap orang gila tu. Tahu orang gila tu cakap apa? Ini padang, mana ada ikan gila? Sekarang siapa gila? Cuba cakap. Orang dah cakap, orang gila jangan dilayan. Sekali tu pula ada satu kisah lagi.
Ada seorang ni bawa kambing pergi ke masjid, nak kena sembelih kambing ni. Dia pikul ni macam ni. Dikepit ni kambing tu dia bawa. Terserempak dengan orang gila dekat jambatan tu. Orang gila tu boleh tegur, nak bawa pergi mana monyet tu, dia kata. Nak bawa pergi mana monyet tu? Dah pesan, jangan layan orang gila. Kau jalan dia patutnya. Dia jawab, ini kambing lah, bukan monyet. Jawab orang gila tu, aku pernah cakap dengan kau, aku cakap dengan kambing tu. Sekarang sapu monyet tu. Jangan dilayan. Satu lagi kisah. Telah berlaku perdebatan yang hangat antara dua binatang, iaitu kaldai dan juga harimau. Kaldai kata kat harimau, "Woi harimau, kau nampak tak rumput ni warna dia apa? Nampak? Warna dia biru kan? Woi, hijau lah," kata harimau. Biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Bergaduh dia, biru, hijau, biru, hijau. Kaldai nampak biru, kemudian harimau kata hijau. Bergaduh. Tak boleh jadi. Aku tak puas hati, kita kena bawa ke muka pengadilan. Maka dibawalah perkara tu di hadapan Raja di Rimba, singa. Singa, kau faham ni kaldai pagi-pagi kacau aku, kata singa. Aku nak tanya dengan kau, betul tak rumput ni biru? Betul lah tu, kata singa. Betul lah tu. Kan aku dah kata. Apa halnya? Ni harimau ni, dia mati-mati cakap hijau. Aku dah kata biru, dia kata hijau. Jadi aku cadangkan singa, kau jatuh hukum dekat singa ni. Dengan ini aku jatuhkan hukuman kepada engkau harimau. Aku jatuhkan hukum 3 hari berturut-turut kau tak boleh bercakap dengan mana-mana binatang dekat dalam hutan ni. 3 hari. Mulai sekarang. Baliklah kaldai dengan gembira jumpa dengan kaldai-kaldai yang lain. Kenduri hari tu. Sebab dia menang hujah dengan harimau. Harimau dia dalam penyata rayuannya mengemukakan rayuan secara bertulis. 8 muka surat panjang. Tak adalah. Dia merayu kepada singa. Singa, apa cerita ni? Apa hal? Kenapa pula kau boleh setuju dengan kaldai tu? Kan rumput tu hijau. Aku tahu. Habis tu, kau dah lah cerdik. Belang kau orang takut. Gagah. Otak kau bijak. Yang kau pergi layan bangang kaldai tu buat apa? Kata singa. Kau lawan kaldai tu sampai bila pun kau takkan menang. Dah memang bangang dia tu cakap biru, yang kau pergi layan lagi hijau, kau takkan menang sampai bila pun. Tu sebab bila dia cakap dengan aku serumput tu biru, iyakan aja. Kau lawan dengan dia sampai bila pun kau tak menang. Itulah maksud dia. Sabar banyak-banyak. Bukan semua orang cerdik kita boleh layan. Saya orang cakap macam-macam. Ni ada orang komen, ustaz ni kadang bila ceramah bawa benda yang sama. Ada orang cakap kat saya, ingat aku bodoh ke aku tak tahu aku bawa benda yang sama? Aku tahu. Tapi masalahnya bila aku sampai dekat Benta, sampai dekat Budu, ustaz tak bawa pun cerita tu. Kenapa ustaz tak bawa? Engkau ni apa masalah engkau? Betul tak? Sebab ada orang dia nak dengar secara live. Itu ceritanya. Memang aku nak buat benda lain, tapi ustaz tak bawa pun cerita yang apa tu. Buah nunggunya. Berapa kali aku nak bawa yang gedang-gedang untung tu, berapa kali aku nak bawa? Dia nak dengar lagi gedang tu, tung gedang tung tu nak dengar lagi. Ya betul. Nampak tu apa? Nak lagi tu. Iya. Memang arwah abah saya sendiri bagi kat saya tu. Orang banyak ingat cerita saya bawa ni saya reka-reka. Yang cerita Azia saya tu betul. Hari ni saya tak buat Azia tu tadi. Azrul tanya, ustaz kata buat Azia tak ada pun. Kan puas nunggunya Azia tak ada. Untuk makluman semua, Azia tu bukan saya sembunyikan, bukan saya sorokkan kononnya nak cover-cover lain, tak ada. Sebenarnya Azia memang my favorite car. Dan untuk makluman, kereta Azia saya tu dah cecah 330,000 kilometer dalam tempoh 4 tahun setengah penggunaan. Setiap kali saya bawa, minggu depan tu saya pergi servis, budak Pro 2 tu kata apa? Pergi mana ustaz? Bukan baru minggu lepas servis ke? Tiap-tiap minggu servis. Bayangkan, pergi Terengganu, pergi Lipis, memang naik Azia. Tapi itulah, kalau dengar cakap orang semua susah. Naik Azia susah, naik kereta besar. Dah besar kereta dia sekarang, berlagak. Apa mahal kau ni?
Bila aku naik Asia, susah hidup di sekarang. La ilaha illallah, macam mana? Jadi akhirnya pedulikan apa orang cakap. Pedulikan. Orang nak cakap lah. Tapi kita tahu apa yang kita buat. Dalam rumah tangga kita, orang cakap orang aja, engkau kalau aku jadi engkau lah, aku takkan biar laki engkau macam-macam. Tak usah. Kita tahu nak jaga laki kita. Orang lain nak mengajar-ngajar ni, rumah tangga dia pun belum tentu lagi sempurna. Betul tak? Orang perempuan, kalau dia nak izinkan suami dia kahwin, kau bising, kenapa? Biarlah, dah dia tabah. Kan? Kau jangan petikaikan keputusan aku. Aku rasa aku suka suami aku kahwin satu lagi. Ringan sikit beban aku. Yang kau sakit telinga, apa hal? Marah nampak. Sesaja test dia tengok kan. Boleh tak macam tu kan? Jangan kita sibuk orang lain tu, dia nak izin ni lantak dia lah, kita tak nak bagi, sudahlah kan. Betul ke tidak? Marah betul tajuk tu. Tapi kalau dia mampu berlaku adil, apa salahnya? Kalau tak mampu, tak sah. Betul tak? Orang perempuan yang seorang pun tak mampu adil, nak lebih, betul tak? Betul tak? Bagi can lah. Tak, contoh lah. Benar. Sekiranya satu lagi, adab. Adab kena jaga. Tu macam mana pun adab. Tu sebab kita ingat kan, dulu-dulu kita nak belajar mengaji, pergi berguru, bawa anak pergi jumpa dengan guru. Bila jumpa dengan guru, macam mana ayah ni cakap? Minta tolong ustaz. Kita tengok tuan guru kita dulu. Macam mana orang datang jumpa tuan guru kita? Ustaz minta tolong ustaz, tolong ajar anak saya ustaz. Ustaz ni kalau boleh tak nak, sebab tanggungjawab besar nak ajar anak orang ni. Ustaz pun cakap, macam ni lah, saya bukan tak nak ajar, tapi anak murid saya ramai dah ni, takut tak terjaga, boleh tak cari orang lain? Jangan ustaz, harap sangat ni ustaz, saya harap sangat. Macam tu sekali minta tolong. Yelah, kalau dah percaya dengan saya tu, saya nak kata apa pula kan? Dan kalau ustaz, ni ustaz, saya nak bawa ni rotan ni ustaz. Kalau dia buat hal ustaz, rotan ni lah ustaz, jangan mati sudah. Oh dulu macam tu. Belasah. Dulu lip date a, lip bawah i, lip depan o, a, e, o. Macam tu lah bunyi ni. Barate ba 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 be ba depan bu. Pakai penunjuk duduk landak tu. Rasa habis je ada lubang, bocor ke berkadam tu. Bagus. Baca sebelah tu. Ain date a, ain do date an, ain do bawah in, nam do depan on, an in on. Pandai baca ni mak. Ain date a, lam bawah li, mim do depan mon, a limon. Okey, bagus. Baca ni mak. Ain date a, lam date la, mim ya mati bawah min, un date na. Dah senyap panjang pula ni apa bunyi ni. Ain date a, lam date la, mim ya mati bawah min, un date na. Patutnya bunyi alamina. Dia pula kebiasaan budak-budak akan buat salah. Alamina. Tengoklah panjang pendek mana. Ain date alam date la tu pendek. Alamina. Baca boleh? Masa tu boleh baca kali tak? Ain date dulu. Betul tak Ustaz? Pergi simpan. Dulu jam tu sekali. Sekarang bata saja ha khoda zaro. Sekarang Iqra tu yang banyak budak boleh baca tapi huruf tak kenal. Saya ajar anak saya masih lagi pakai mukadam lama tu. Pakai itu je yang paling baik nak bagi anak kenal huruf. Sebenarnya tak kisahlah kan, kaedah masing-masing. Macam tu lah hadap guru. Hari ni kau ambil ni duit RM50, kau pergi kat rumah Ustaz Arifin tu pergi belajar ngaji, dia jumpa pun tak Ustaz tu. Kau ingat Ustaz tu gila duit ke?
Ustaz tu kata sekarang tak ada RM50 dah, semua orang RM100. Oh, ustaz tu pergi Mekah ulang alik ni. La ilaha illallah. Kau boleh bayar Astro full package, kau boleh bayar macam-macam, kau top up handphone tiada hari, tapi bab agama kau berkira. Ingat, satu hari nanti kalau anak kita rosak akhlak, bayar 20,000 sebulan pun belum tentu boleh selesaikan masalah akhlak anak kita. Jangan berkira dalam bab agama. Cuba orang dulu ajar adab macam tu Kenapa? Sebab ajar adab. Simpan, takut betul terlangkah Quran. Berasa neraka kau neraka, dia kata. Dulu jaga adab. Nampak tak? Sekarang Allahu Akbar, sedih tengok. Belajar pun Allah. Imam Syafi'i waktu nak belajar dengan Imam Malik, dia datang ke rumah Imam Malik, dia bagi salam, utusan Imam Malik keluar. Apa halnya? Kau nak apa? Tolong beritahu dengan Imam Malik, aku nak berguru dengan dia. Maka masuklah utusan ni, wahai Imam Malik, ada seorang budak kat luar tu, dia kata dia nak berguru dengan kau. Kata Imam Malik, kau pesan kat budak tu, suruh dia baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun. Kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi yang dah disusun. Lebih 3,000 hadis-hadis Nabi yang dah disusun di dalamnya. Maka dia pun beritahu, ni Imam Malik pesan kalau nak berguru dengan dia, Imam Malik suruh baca dulu kitab Muwatta' Imam Malik tu. Maka jawab Imam Syafi'i, tolong bagi tahu dekat Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku. Berlari budak tu masuk dalam. Wahai Imam Malik, budak tu kata kitab Muwatta' kau tu dalam kepala dia. Apa cer? Biar betik. Tu aku cakap, dia tak cakap dia tu. Kitab Muwatta' yang lebih 3,000 hadis Nabi ni, tebalnya antara 5 ke 7 kali Quran. Macam mana tak terkejut Imam Malik, dia kata dah hafal dalam kepala dia. Keluar Imam Malik pun tanya, betul ke aku dengar kitab Muwatta' tu ada dalam kepala kau? Betul, aku dah hafal semua. Cuba kau baca muka surat ni sebiji. Cuba kau baca muka surat ni pula, tebuk muka surat ni sejibi. Kau baca pula muka surat ni sebijon. Sama. Untuk makluman semua, Imam Malik menghafal kitab Muwatta' yang disusun oleh Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Dan Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan dia berjaya khatam Quran berapa kali? Cetaka. Berapa kali Imam Syafi'i khatam Quran? 2 ke 3 kali setiap hari. Orang perempuan khatam 3 kali buat grup. Kan kita dah 3 kali. Orang lelaki memang sekali itu pun belum tentu boleh dapat. Kalau dapat sekali, sebabnya lah yang menggaji itu itulah orangnya 7 orang tu, 8 orang tu makin lama makin tak ada. Tapi buat juga majlis khatam Quran tu. Kan? Tapi Imam Syafi'i 2 ke 3 kali sehari bulan Ramadan. Nak tunjuk betul padam spotlight. Jadi apa yang saya pesan ni, kita kena harmonikan, sesuaikan diri kita dengan keadaan, jaga adab, tolong jaga adab. Apa hal pun tajuk hari ni, harmoninya sebab adab. Dengan jiran adab, dengan kawan-kawan adab, dengan anak adab. Ajar anak kita nilai adab supaya tidak disebut mak ke ayah kau tak ajar ke. Jangan sampai orang sebut macam tu. Kena terapkan nilai adab. Kan? Seni kan? Bab baik. Nampak tertib tu. Bila minum tu nampak sempurna sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bukan nak minum sangat, nak tunjuk betapa kemasnya. Bila ada lapik. Orang perempuan jangan lagi dah bagi gelas kat suami macam ni tau. Adab. Jumpa sesama kita ni kawan-kawan kat kampung, bagi salam, itu sunnah Nabi. Bagi salam apa hukum? Bagi salam apa hukum? Sunat. Jawab salam apa hukum? Wajib. Cuma ada beberapa keadaan tak wajib jawab salam. Pertama,
Bagi salam main-main kat tepi jalan tu. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tu tak jawab. Yang kedua, bagi salam dekat R&R, dekat toilet tu. Assalamualaikum semua dalam toilet. Meneran kawan tu. Salam. Tengah meneran. Yang ketiga, salam dekat kubur. Kita pun tak nak mendengar jawapannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam, lama tak nampak. Ui, menyaut kawan tu. Yang keempat, salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lah menang imam, salam mam. Kau jangan buat. Jaga adab antara satu dengan yang lain. Tolong jaga harmoni, sesuaikan diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kau jangan mengaum. Kau ingat harimau tu tak kenal ke kau siapa. Aum hilang kepala kau. Confident ni mengaum. Memang hilang kepala kau, jangan kau buat. Ya. Baru je test kejap dia leka tu. Dah menghadap rimau. Memang hilanglah kepala kau. Tak usahlah, dia ngap ni. Sesuaikan diri dengan keadaan. Jaga adab. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab tu. Sebab apa? Sebab dicampak ke mana pun kita boleh survive kalau kita ada adab. Tolong jaga. Orang Melayu ni kena jaga nilai adab. Kena jaga. Itulah yang terbaiknya pada kita. Kalau tidak, orang cakap kau dulu tak belajar ke? Orang tua tak ajar ke? Berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Kalau berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak bunga, batang aja. Nak kata batang macam ada kelopak tapi tak kembang. Kembang tak jadi. Jaga pantang larang. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Jaga maruah kita. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau, jangan mati digigit anjing. Jaga maruah. Kena baham harimau, steady lah mati. Kena baham harimau. Kegigit anjing, lumpur mati. Faham? Jaga standard kita. Ya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya faham signal yang diberikan tu, saya faham. Kalau dah berkali-kali tu dah macam resah gelisah tengok macam tu, saya faham. Saya faham. Ya. Bila nak bergambar ni? Lambat sangat habis. So, saya sangat bertimbang rasa. Gambar tagak RM10, gambar gabah RM15. Masuk dalam tabung beli 4 bil. Ada yang tidur tak? Ada yang tidur? Dia ada satu doa. Pernah tak ustaz-ustaz yang datang sini mengajar, ada satu doa yang kita baca, hilang ngantuk orang yang mendengar. Orang kalau ngantuk, bila dengar doa ni langsung segar. Ada tak ustaz Sazah bagi? Tak ada. Doa ada senangnya. Kalau nak salin, siapa yang boleh hafal, berucap kat depan kadang-kadang orang boring. Ya, tapi ada cara dia doa ni, tapi saya belum baca lagi. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa dia. Saya belum baca doa tu. Melakam tak ada. Kan? Confident. Cucunya ambil doa ni, ambil doa. Kak, doa tu kalau kita baca, orang tengah tidur ni, wabillahi taufik, dah habis, bangun dia. Tapi saya belum baca lagi tu, baru testing je. Buah aja, gurau je. Jadi itulah dia. Saya ucapkan terima kasih banyak. Teguran saya tadi, teguran yang jelas, bukan kata nak mengapi-ngapikan, tak ada. Tapi kita kena main peranan masing-masing. Yang penting jaga adab. Nabi sendiri nak menegur isteri, ya Allah beradabnya. Macam mana Nabi tegur isteri dia? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Nak tegur masakan tu masin. Apa kata isteri dia? Kenapa masa kahwin dulu ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Oh ingat ya Rasulullah, sekarang kau suapkan aku, wahai isteriku. Nabi dah tahu masakan tu masin. Dia boleh adab Nabi. Nabi boleh suruh isteri suap dia lagi. Bila suap, Nabi tak ada buat muka masin, tak ada. Nabi kunyah macam biasa.
Ambil kunyah, ambil senyum. Sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila suap langsung dicapai pinggan bawa ke dapur. Adab. Nampak? Maknanya Nabi dah lama ajar kita tentang adab. Jaga. Jalan depan orang tua menunduk. Salam orang tua, salam cium tangan. Nabi dah ajar. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan, cukup sekadar itu. Ucapkan terima kasih banyak. Seronok sangat. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak huraikan. Kita belum cerita lagi tentang kebangkitan di hari kiamat. Belum cerita lagi tentang 3 perasaan package ada dalam diri manusia, iaitu tamak, sombong, dengki. Banyak lagi. Maknanya kena panggil lagi ni. Maknanya. Maknanya. Okey. Jadi mesej diterima. Macam tu. Jadi next lah. Next lah pula. InsyaAllah tahun depan pula panggil dah lupa-lupa besok pun panggil lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur mengajak saya datang ini. Rasa nak junjung. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.